daripada memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannya. Dengan ini satu lagi akidah. Tambah lagi satu, dengan ini satu lagi akidah, iaitu akidah harus. Akidah namanya. Jadi bermakna apa akidah kita sampai? Akidah semuanya 45. Jadi satu-satu disebut akidah rupanya. Kalau kita tahu. Dengan ini satu lagi akidah, iaitu akidah harus. Maka jumlah yang dilazimkan, yang dimestikan oleh terkaya, oleh istighna itu 23 akidah. Ingat. Dan arti iftiqar ialah segala yang baru berkandak kepadanya. Itu. Apa arti iftiqar tu? Segala makhluk berkandak kepadanya. Nya siapa apa? Nya Allah. Arti iftiqar ialah segala yang baru berkandak kepada berkandakkan kepadanya, yang melazimkan, yang memestikan, yang mewajibkan apa namanya, hayah, kudrat, iradat, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Bagi kaul yang menyebutkan sifat-sifat maknawiyah dan wahdaniyah, apabila segala sifat-sifat ini wajib, segala lawannya pula jadi mustahil. Maka jumlah yang dilazimkan, yang dimestikan oleh iftiqar itu 18. Cuba campur. 18 campur dengan 20, 23 berapa? 41. Tak sabar juga ya. 41 ialah disimpan dalam ucapan La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang sebenar disembah hanya Allah. Arti mana ilallah ya jalih. Jalih. Mana la ma'budah yang dingkah di sisi lain. Tapi kalau kita mana ilahan kasih kosong. Kosong. Kenapa ulama lughah, ulama bahasa Arab mengatakan apa namanya, yang dinafi, katanya salah orang lughah mada, la itu nafi lil jinsi, menafikan yang sejenis. Kalau kita mengatakan menafi ke Tuhan yang sejenis, kita menafi ada Tuhan yang lain macam Allah juga. Tak sama jenis ya, yang boleh dinafi. Tuhan tu sih perlu dinafi. Memang dia dah ternafi. Awal-awal lagi dinafikan daripada segala Tuhan. Kalau orang ada apa nama yang dinafi itu Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan bara, Tuhan langit, Tuhan bumi. Ya, nak udah dinafi. Awal-awal lagi sama menafinya. Siap tu tidak serbiah menafinya. Awal-awal lagi dia dinafi. Dinafi li sidak qidam, dinafi li sidak baqa, dinafi li mukhatabul hawadith. Dinafi dah khiwit, dia mesti dinafi oleh wahdaniyah. Ia ada menafikan. Yang maksudnya. Bawa di situ. Bawa kita membuat kalimah yang kedua. Macam tu, ha? Makin bagus itu tu. Muhammadur Rasulullah. Ia memberi faedah kepada pengakuan. Apa gunanya? Ia memberi kegunaan kepada pengakuan terhadap pertusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pasti darinya ialah membenarkan pada setiap apa yang didatangkannya, yang dimaknya, termasuk wajib membenarkan segala rasul itu beserta dengan sifat-sifat amanah, fatanah dan tabligh mereka, termasuk juga yang mustahil ke atas mereka, iaitu dusta, khianat, bodoh dan sembunyi. Dan lagi termasuk yang halus bagi mereka, iaitu segala sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan pada hak mereka. Sifat harus kerana bahasanya penghulu kita Nabi Muhammad
SAW datang dengan wajib membenarkan sekalian itu. Nabi datang ya, bukan saja membenarkan dirinya, malah Nabi membenarkan semua rasul-rasul, termasuk Nabi Adam awal mari sampailah dirinya dibenarkan oleh dirinya. Maka 9 akidah ini, akidah namanya, sifat dinamakan akidah. Maka 9 akidah ini jika dicampurkan dengan yang telah lalu, nescaya sekaliannya menjadi 50 akidah. Ini jika kita berkata bahawa ihwal itu sabit tetapi dengan ketiadaan sifat idrak. Apa makna masuk idrak lah? Tak apa, boleh. Dan takwin, tak apa, boleh. Juga sifat maknawiyah yang melazimkan kedua-dua sifat tersebut. Dan mustahil lawannya sekaliannya. Boleh. Adapun kita dimasuk dengan sifat idrak, dengan sifat takwin, ya untuk masuk dalam kategori pelajaran ilmu fardu kifayah. Dipelajari pun tak boleh, pun tak apa, dipelajari pun tak apa. Jika kita berkata sekalian itu sabit, tetap, dan sekalian akidah yang terhimpun oleh 2 kalimah itu menjadi 50 dah 8. Adapun jika berkata, jika dengan ketiadaan ihwal dan sekalian yang tersebut itu, maka jumlahnya 36 jua, iaitu dengan digugurkan sifat-sifat maknawiyah yang 7. Siapa menggugur coba? Al-Asy'ariyah. Dipelajari cukup dengan secara ijmali. Adapun yang digugur tu tadi, kalau kita asyik hitung dengan secara tafsili. Kalau macam tafsili penuhnya. Dan skala lawannya sebagai bilangan yang tidak diartikatkan, berjumlah 14 akidah, dan digugurkan lagi idrak dan takwin, dan yang mengikut keduanya yang demikian itu berjumlah 8 akidah. Di belakang ada terang, di belakang ada terang. Hikmah atau rahsia pengajaran di sebalik 2 kalimah syahadah. 2 kalimah ya. Apa hikmatnya? Di sebalik pengajaran itu apa? Menyenangkan. Hikmah dan pengajaran di sebalik 2 kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika ternyata bagi anda, ya kamulah, bahawa 2 kalimah ini mengandungi sekalian akidah yang terdahulu itu, bahkan sekalian hukum itu, termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga setengah ulama berkata, apa kata ulama? Apa katanya? Muhammadur Rasulullah itu merupakan lautan yang meliputi. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Artinya mentauhidkan Allah itu adalah setengah daripada yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali karena rahsia atau hikmat yang tersebut itu, iaitu kedua-duanya menghimpunkan sekalian akidah 44 ya, serta kedua-duanya pendek. Syarak menjadikan kedua-duanya sebagai terjemahan apa yang ada di dalam hati mengenai iman, dan tidak diterima Islam seseorang itu melainkan dengan kedua-duanya. Itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah saya nanya dengan ulama tauhid, kalau kita mengislam orang si nyebut asyhadu, tapi hakikatnya ada, tapi si disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sah Islamnya dengan syaratnya tahu hakikat la ilaha illallah ya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, walaupun ia sebut asyhadu. Kenapa?
hakikatnya dah tahu. Tapi kalau kita ngosong aja si dia tahu, ya nak boleh. Mesti dia ajar penuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Profesor ni kita beritahu, Profesor Manan. Ada yang beritahu. Memadai diterima Islam, ya kalau kita kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diterima. Katalah orang yang beban, susahnya buat asyhadu, sebut la ilaha illallah ya. Apa artinya? Tidak Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Dia akui. Tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Diterima Islam. Okey. Mesti disyaratkan disebut asyhadu. Kalau yang nyebut pendapat sih, kalau nyebut pun boleh. Kita lihat lagi. Muhammad Rasulullah itu merupakan lautan yang meliputi, dan la ilallah itu satu titik daripada yang kecil. Maka ialah kita tadi wajib kita nyebut nama Nabi. Baiklah, setelah kita berzikir, kalau si ditutup zikir ya apa namanya, jadi hilang. Mesti disebut. Kalau kita nyebut si nyebut Sayyidina pun boleh, Muhammad Rasulullah je pun boleh. Tapi oleh kerana kita yang terpatuh dengan peraturan, kerana serta awliya menggunakan Sayyidina, maka ditambah Sayyidina di sini. Boleh. Ni manual si nyebut dia, sebut Muhammad Rasulullah je pun boleh juga. Tapi kita mesti madah, ya kita pun apa istilah kita tu, lin mak kita lah. Tanda mak kita ya, bisbah kita menyebut apa nama Muhammad Rasulullah, apa nama Sayyidina, ya ingat, ya cara kita ingat. Artinya mentauhidkan Allah itu adalah setengah daripada yang didatangkan oleh Rasulullah. Nabi mengajar kita mentauhidkan Allah Taala, bukan ulama, Nabi. Barangkali kerana hikmat yang tersebut itu, iaitu kedua-duanya menghimpunkan sekalian akidah, serta kedua-duanya pendek. Syarat menjadikan kedua-duanya sebagai terjemahan apa yang ada di dalam hati mengenai iman, dan tidak diterima Islam seseorang itu melainkan dengan kedua-duanya, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul tak? Anda nak nyebut asyhadu tu silakan. Maka sah kalau kita Islam orang nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sah. Kalau dia dapat nyebut asyhadu tambah, kalau tak, situ je sama dah. Cuba kita tengok ayat ya. Syarat menjadikan kedua-duanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai terjemahan apa yang ada di dalam hati mengenai iman, dan tidak diterima Islam seseorang itu melainkan dengan kedua-duanya. Saya nyebut asyhadu, artinya kalau kita nyebut asyhadu pun boleh, nyebut asyhadu pun boleh. Betul yang dia pegang Profesor Manan. Pernah kami bagi waktu di Surabaya nanya, ni kalau orang masuk Islam tak sebut asyhadu, diterima? Diterima Islam dengan cara dua-dua lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul, keduanya terima. Baik. Anda hendaklah mengetahui bahawa terjemahan la ilaha illallah itu pada bahasa Melayu itu tidak Tuhan melainkan Allah. Ya, terjemah asalnya. Ayatnya. La artinya tiada, ilaha Tuhan illallah, melainkan Allah, adalah artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu, dengan sebenar ada itu melainkan Allah. Itu mana apa? Mana la ma'budah dengan dia. Dia kita lanjut. Itu kita ulang lagi. Anda hendaklah mengetahui bahawa terjemahan la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tiada Tuhan melainkan Allah. Ya, mana asalnya?
La, tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah. Allah adalah artinya tiada Tuhan yang disembah dengan benar itu melainkan Allah. Jadi bermakna la ma'buda illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, iaitu artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitu yang bernama Allah, tiada lainnya sekali-kali. Jelas itu. Patutlah perkataan dia apa namanya dipakai dalam 210-an. Mau apa malah sinya melarang kita melewet ya. Kalau kita nak panjang waktu boleh. Kalau kita malah panjang untuk kita menghayat tauhid ya, dicari waktu yang lapang. Atau maghrib atau isyak boleh kita malah panjang macam ni. Dalam tu bukan nakal buku. Bukan nakal lah. Ya. La ilaha illallah, saya dah nyuruh semayang saja. Saya dah nyuruh lembah. Ya. Betul. Tak. Betul. Bukan nakal lah. Ya. Dah jadi ya. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi situ ada. Caranya lah tu. Ada. Ya tadi katanya adalah artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar ada itu melainkan sebenar ada. Sebenar wujud. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitu yang bernama Allah. Tiada lainnya sekali-kali. Nah itu. Dah sampai berlepas tu nya. Sama lah kita tahsilul hasil. Sampai di siang. Tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Maka kalimah la itu menafikan, meniadakan, artinya meniadakan, dan kalimah ilaha itu yang dinafikan, artinya yang dihukumkan dengan tiada adanya. Dan kalimah illa itu mengistisna, artinya mengecualikan, iaitu mengeluarkan yang terkemudian daripada yang terdahulu. Dan kalimah Allah itu mustasna, artinya yang dikecualikan, yakni yang dikeluarkan daripada yang dinafikan sebelum itu, iaitu yang disabitkan, yang ditetapkan selepas dinafikan. Dan apabila anda mengetahui yang demikian itu, maka anda hendaklah mengetahui bahawa penafian itu terhadap apa yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya. Maka tatkala itu makna perkataan kita tiada Tuhan melainkan Allah, itu ternafilah yang disembah dengan sebenarnya pada hakikatnya, melainkan Allah. Dengan itu ia juga yang tidak ternafi. Oleh itu, jika ada orang yang mengatakan bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya yang lain daripada Allah, itu tidak wujud sekali-kali, maka tidak sah dinafikan, kerana menafikan yang tiada ada itu adalah tahsilul hasil. Apa namanya? Menghasilkan yang telah terhasil, iaitu mustahil. Menafi benda kosong. Artinya situ yang beritahu dengan kita keadaan. Oleh itu, jika ada orang yang mengatakan bahawa yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya yang lain daripada Allah itu tidak wujud sekali-kali. Yang masih ada. Ada apa? Imaginasi manusia aja macam-macam fikir. Manusia tu yang mesti dipimpin oleh Nabi berfikir macam-macam. Mikir api jadi Tuhan, mikir kayu batu jadi Tuhan, mikir lautan jadi Tuhan, mikir matahari jadi Tuhan, mikir bulan jadi Tuhan, mikir sapi jadi Tuhan. No, ia semuanya apa namanya tadi yang dipikir oleh imaginasi otak manusia. Maka kataan itu timbul untuk menolakkan. Melainkan kita dipimpin oleh Nabi, oleh Rasul, baru akidah kita terpimpin dengan sempurna. Kalau tidak, memang kita jadi orang yang musyrik, menyuntuhkan Allah. Ingat itu. Apa tadi? Apa tahsil hasil ya? Menghasilkan yang telah terhasil. Yang telah terhasil ya. Tidak ada apa-apa benda yang dapat kita buat. Macam menghitung benda yang tidak ada unit.
Apa dah dihitung? Tuhan yang nang mesti ada. Maka tidak sah dinafikannya kerana menafikan yang tidak ada. Ayat tengok-tengok lah. Maka tidak sah menafikannya kerana menafikan yang tidak ada itu adalah tahsilul hasil. Iaitu mustahil. Ada pun yang perlu dinafikan, benda yang ada baru perlu dinafi. Benda yang tidak ada jangan dinafi. Memang tidak ada. Kalau kita menafikan, membuangkan waktu kita. Dan yang salah. Jadi bermakna dalam perkataan tidak Tuhan yang disembah dengan sebenar, mereka memang sudah dinafi. Perkataan Tuhannya telah awal-awal telah dinafikan. Maka ialah timbul para ulama yang membuat manhaj macam ya. Manhaj sukatan pelajaran macam ya diingatkan. Karena kita situ ngaji sebuah kitab yang dikaji uang dalam 3-4 tahun dikaji kita dalam berapa kali datang. So apalah, waktu kami mengaji di Johor kemarin Namiak apabila darjah 3 sekolah Melayu barunya diajar tauhid darjah 3 setahun. Darjah 4 ada tauhid darjah 4 setahun, 2 tahun belajar tauhid. Ada tauhid darjah 5 setahun, 3 tahun belajar tauhid. Kemudian setahun lagi masuk tahun darjah 6, setahun lagi 4 tahun belajar tauhid barunya tamat. Ada kitab tauhid yang disusun oleh Ustaz Abdul Ghani bin Yahya. 4 tahun dalam silibus pelajarannya. Jadi memang kita lama belajar di Johor. Tapi ya sesungguhnya Nimiak dari kecil udah jiwanya diisi dengan tauhid. Jadi Nimiak ada mendaging mendarah. Kadang-kadang orang kita tu ada ilmu-ilman yang mengganggu kita. Ada ilmu di kempen cukup istimewa. Jadi orang ingin lalu belajar ilmu itu dulu. Bukan siap bodisi tahu susah nak hilang. Syaitan tu dah bekerja. Kata syaitan rugi kalau mau guna hilang ilmu aku kau rugi. Duit ada, popular kalau ada. Jadi apa namanya? Berkawan dengan orang besar kau ada. Kadang-kadang ada juga orang besar tu percaya. Tak ketua menteri ni percaya juga dengan ilmu yang percaya. Pada si je baik-baik. Apa namanya? Iyalah lalu madah tu sekarang dia 2 kali ditolak oleh syaitan. Di hotel Singapura sekali, datang rumahnya di Likas sekali, rebah saya juga dirintak. Dia dirintak oleh syaitan, bukan dirintak oleh daerah Tuhan. Lalu orang tu lebih 100,000 nya renovat rumahnya, lalu malah lift. Kacak lift ya. Ada lift. Ada kan benda jadi pergi di situ. Baik kita di rumah Suhaimi yang situ tulang setan tu. Kita di rumah Suhaimi. Saya terkejut tuan madah saya. Orang tu benda tu ditolak oleh syaitan. Yang ditolaknya katanya syaitan dia nangannya kurang binasa di polanya sekali. Makai juga tu. Makai. Ya, orang tu ayah nak sabar gila kena ayah. Katanya ada asam mangga kau matun. Sialah sidat melompat katanya. Masuk dalam rumah. Wah ya si berbaju. Nampak pusat tu berbaring. Sampai percaya di syaitan dengan saya juga apa? Syaitan ni berbaring. Yang anehnya saya tu loyal. Syaitan tu pandai meloyal. Macam ni cara melayang. Bukan siapa diubat. Semua dukun-dukun kita sahut siapa mengubat. Kena umur
umur jin Sarawak tu apa nama tua. Paling rendah umur jin Sarawak tu 6 tahun. 6,000 tahun. Ada 7,000, ada 9,000 umurnya. Umur jin Sidat berapa? Enggak 3,000. Ya, Atau junior lah. sebenarnya kita berkawan. Kalah pada gitu. Oleh kena jin je junior, jin nak tua. Aku semakin kau apa namanya? Bagi dia. Biar dah aku ni kau mau nyawa semua orang sakit aku. Kita mention. Artinya kewibawaannya ada wibawaan ke. ya perlulah kawan-kawan kita perlu jadi diberi pengisapan supaya jangan mempunyai ilmu yang gitu je. Ada belajar mujin dia kata. Baca-baca ada Jangan baca-baca aja ada tapi jangan kalian. Saya tu memang tak dulu lagi kecil-kecil lah dengar itu. Memang kita sudah awal diajar guru kita hal tauhid ini menyebab kita tu terhambat macam ya. Kerana dulu kan waktu berpolitik saya ni ekonom politik tu saya mereka ni bukan calon orang politik saya tu Tun Zaidi, Tun Rahman, 2 orang itu kawan saya. Kalau orang belajar itu betul ni Tun Rahman tu dahsyat kita, dia dapat tarik orang. Kalau berikut tarik macam tarik ke belakang dia kerjanya. Itu semua ilmu-ilman aja bukan ilmu betul. Saya pernah dulu kan dia panggil apa namanya Profesor Mokhtar Lintang